billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik belaka, baru lepas solat subuh, baru lepas baca surah Yasin, dan sekarang ini kita nak duduk dalam majlis ilmu. Kita nak sambung pengajian kita dalam bab munakahat, iaitu berkaitan dengan siapakah lelaki qawwam. Bagi menjawab persoalan kita pada hari ini, kita bawakan seorang yang qawwam, iaitu Al-Fadhil Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Apa khabar, Tok? Baik, Alhamdulillah. Aiman sihat? Alhamdulillah. Lama tak jumpa Aiman. Memang cantik lah hari ni panel kita. Yang kita bawa ni memang contoh lelaki qawwam. Jadi dia sendiri, Tok Guru kita sendiri akan menceritakan tentang siapakah lelaki qawwam. Tapi sebelum kita nak pergi jauh saya, kita nak tahulah qawwam ni apa dia. Tapi kepada para penonton yang mungkin nak bersama dengan Tuan Guru kita, boleh call kita di talian 1800-881677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik Ustaz, sebelum kita pergi jauh lah kan, kita nak tahu qawwam ini apa maksudnya Ustaz? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya kasihi Dai Aiman, tuan-tuan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang qawwam, ramai juga yang bertanya, ya, bila kita pergi ke masjid, bila kita ke program-program, mereka tanya, Ustaz, apa maksud qawwam? Duk sebut-sebut lelaki qawwam, lelaki qawwam. Tuan-tuan, lelaki qawwam ini diambil dan dipetik daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna 'alan nisa dengan qaf, qawwamun. Orang lelaki, mereka adalah pentadbir kepada wanita. Disebut wanita. Jadi bila sebut wanita, itlaqul ba' wa iradatil kull. Dia orang ulama sebut, anggap bahawa bila disebut an-nisa, perempuan itu bermakna semua yang lahir daripada perempuan tersebut. Maknanya keluarga. Orang lelaki merupakan pentadbir yang menjaga, yang memelihara, yang memastikan semua yang lahir daripada perempuan itu terpelihara dengan baik. Itu sebabnya para ulama dia simpulkan ada 20 sifat qawwam. 20 sifat qawwam. Ada ulama dia tambah lagi 7, jadi 27. Jadi kita tengoklah sempat ke tidak semua saya nak sebut pada pagi ini. Cuma saya nak boleh yang saya katakan lelaki qawwam, apa sifat-sifat lelaki qawwam? Pertama, sifatnya adalah jujur dan amanah. Perkara ini perlu ada dalam sifat orang lelaki. Orang perempuan ataupun keluarga, anak, isteri dan sebagainya, mereka tidak akan hormat kalau lelaki tidak jujur. Memang dia tak akan jujur. Tak percaya, balik tanya isteri. You buat perangai dia terus tak percaya. Kalau katakan hari ni kita buat perangai, kita menipu ke, kita curang ke, apa ke, makan 2 tahun dia nak percaya tu. You cakap lah benda pun dia kata, betul ke you ni? Dia akan ada. Tu sebab Nabi SAW tak pernah menipu. Itu sifat yang ada pada Nabi SAW. Itu yang ada pada sifat para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka ini sangat jujur dan amanah dengan tanggungjawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nombor 2, sifat lelaki qawwam ni dia mempunyai minda yang terbuka. Minda terbuka ni bermaksud bila melihat satu perubahan dalam kehidupan, dia akan menerimanya dengan baik. Bila ditimpa musibah, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan bersyukur dan berkata bahawa apa yang berlaku ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan dia dah berusaha yang terbaik. Jadi itulah maknanya lelaki yang mindanya terbuka.
apa saja yang berlaku dan dia tidak mengongkong isterinya, tak mengongkong anak-anaknya sehingga mereka sukar untuk berubah ke arah kebaikan. Itu sebab seorang suami dia kena mempunyai sifat minda yang terbuka. Itu sebab Nabi SAW sangat terbuka dalam pentadbiran dia. Kalau baca sejarah Nabi, nah kita ni nak masuk dalam bulan-bulan Maulidur Rasul, ya, kelahiran Nabi SAW. Baru ni hijrah, ni nak Maulid Rasul pula. Tuan-tuan, percayalah, kalau kita baca sejarah dan sirah Nabi SAW, Nabi mempunyai sifat yang sangat luar biasa dalam mentadbir sehingga kelihatan pentadbiran Nabi SAW itu mempunyai satu sifat yang sangat terbuka. Orang luar, orang dalam semua gembira. Nombor 3, mempunyai sifat melindungi. Qawwam tu sifat yang ketiga daripada 20 ni, mempunyai sifat melindungi. Dia akan melindungi isteri dia daripada fitnah dunia, fitnah akhirat. Dia akan pastikan anak-anak dia selamat dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Fitnah dunia dia tak akan biarkan anak isteri dia terdedah dengan benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat pada mereka di dunia. Sebagai contoh, dia tak akan biarkan isteri dia buka aurat. Dia tak akan biarkan isteri dia ini buat benda-benda yang haram. Dia tak akan biarkan anak-anak dia tak semayang. Dia tak akan biarkan anak-anak tak baca Quran. So, itu adalah lelaki yang qawam. Dia boleh tadbir anak isteri dia. Untuk dunia, dia akan pastikan mereka selamat. Akhirat pun mereka selamat. Itu 3 daripada 20 dulu. Kalau nak tahu habis, kena tunggu sampai habis. Tunggu sampai habis. Baik, Ustaz. Dia. Jadi bila kita sebut tentang lelaki qawam ni, Ustaz, Ya. Kenapalah disebutkan lelaki pula yang kena melindungi perempuan? Perempuan ni lemah ke? Dan adakah mungkin lelaki ini seperti mana dalam ayat tadi disebutkan bima faddalallah, yang mana diberikan kelebihan kepada lelaki untuk mentadbir perempuan? Perempuan tak boleh nak urus diri sendiri ke, Ustaz? Kenapa disebutkan lelaki yang kena mentadbir perempuan tu, Ustaz? Syekh Dr. Muhammad Baltaji dia sebut, kenapa Allah sebut ar-rijal qawwamuna 'alan nisa? Kemudian ada pula ayat seterusnya bima faddalallah. Allah memuliakan orang lelaki, Allah melebihkan kelebihan orang lelaki. Kenapa? Bukan orang perempuan tak boleh mentadbir. Hari ni ramai orang perempuan jadi ketua jabatan, jadi ketua pengarah, jadi TKSU, jadi KSU, ketua setiausaha kementerian dan sebagainya. Banyak jadi CEO. Bahkan pentadbiran mereka sangat hebat. Semalam saya jumpa seorang pengurusi sebuah syarikat, anak syarikat kepada sebuah universiti. Dulunya rugi 800,000. Bila dia megang tampuk pemerintahan, dia untung pada tahun ini sebanyak 4 juta, tak masuk lagi akhir tahun. Jadi maknanya dia dah berjaya menarik pelabur, dia berjaya membuat satu bisnes yang baik. Adakah itu menunjukkan perempuan tak kuat? Tak, perempuan kuat. Siapa kata perempuan tak kuat? Perempuan mempunyai kemampuan di universiti. 70% perempuan yang masuk universiti. 70% yang mendaftar sebagai mahasiswi di IPTA. Nampak tak? Jadi nak kata orang perempuan hebat. Cuma orang perempuan ini dia tidak akan hebat tanpa bantuan seorang lelaki. Suka ya tu, Ustaz. Suka ya tu. Dia akan jadi hebat, dia akan jadi kuat, dia akan jadi semangat bila ada seorang suami yang sentiasa memberi support pada dia. Begitu juga seorang suami, dia tidak akan berjaya. Di belakang kejayaan seseorang lelaki itu adalah perempuan. Kita ada ibu yang sentiasa mendoakan kita. Kita ada isteri yang sentiasa memberikan semangat dan dorongan kepada kita. Nampak tak? Jadi maknanya, tuan-tuan perempuan, kenapa lelaki itu diberikan sedikit kelebihan? Kerana lelaki ada sifat keberanian. Sifat lelaki ini bila dia terima saja akad nikah, aku terima nikahnya si Fulanah binti si Fulan, dengan mas kahwin saya sekian, dia sudah mempunyai tanggungjawab. Perempuan, walaupun hebat macam mana pun, dia tak berani jalan seorang-seorang. Tak berani jalan seorang-seorang dekat belakang-belakang bangunan, dia takkan boleh. Hebat macam mana pun dia, kecuali dia belajar taekwondo, black belt. Itu pun dia cari kawan juga. Saya ada kawan black belt, tapi bila berjalan dia mesti 2 orang. Sebab Nabi pun ajar kita biar berdua, bertiga, berempat. Jangan berseorangan. Kalau jadi apa-apa, ada orang yang meneman kita. Itu sebabnya tuan-tuan perempuan, sebenarnya perempuan dia memerlukan seorang suami yang baik. Saya jumpa kawan ramai, antaranya bekas orang besar lah, orang besar.
jawatan yang sangat besar dalam negara. Tahu tak? Dalam handbag dia tu tak ada duit. Oh. Dia pernah satu kali dia datang ke pejabat, dia nak pergi makan, tengok dalam handbag tak ada. Dia lupa. Sebab dia kata suami dia lupa masukkan duit dalam beg dia. Sebab gaji dia besar. Gaji turus 3. Tapi dia kata duit semua suami yang letak, kad kredit semua ada, tapi nak pergi makan kecil kedai-kedai warung, takkanlah nak pakai kad kredit agak-agak lah kan. Dia buka tak ada, dia pinjam setiausaha sulit dia punya, ataupun dia kata pembantu khas dia punya duit. Pinjam sebab apa? Dia kata suami dia yang akan letak duit dan dia sangat bergantung pada suami dia. Walaupun dia ketua pengarah ke, walaupun dia seorang penjawatan yang sangat besar, tetapi dia sangat mengharap sebab dia kata dia rasa tenang bila berada di samping suami dia. Tengok, nampak tak? Kehangatan tu saya. Dekat pejabat dia adalah ketua. Tapi bila kat rumah, bila melibatkan kepribadian, dia perlukan suami yang sentiasa support dia. Biasa orang perempuan ni Ustaz, dia boleh kadang-kadang dia boleh mandu kereta Ustaz. Tapi bila ada suami tiba-tiba tak boleh mandu. Lain, berubah terus. Berubah terus. Dan kita pun tak boleh nak duduk kalau dia bawa kereta. sorry. Ustaz, kita nak flashback sikit Ustaz. Kita nak flashback sikit zaman sahabat, zaman Nabi SAW kan, tentang lelaki qawwam ni. Sahabat kita Ismail Mat Isa ni dia tanya, siapa lelaki yang dikategorikan sebagai seorang lelaki qawwam pada zaman para sahabat Nabi SAW terdahulu Ustaz? Siapa yang dikategorikan sebagai lelaki qawwam Ustaz? Okey, antara lelaki qawwam yang boleh saya sebut ya sebagai lelaki yang sangat dihormati, Abu Salamah. Sangat disayangi oleh Ummu Salamah. Itu sebabnya Abu Salamah menjaga isterinya dengan penuh kasih sayang. Abu Salamah kalau adanya isteri di samping, dia sangat menghargai. Dia, hatta kalau datang tetamu ke rumah Nabi, ke rumah Abu Salamah, Nabi datang ke rumah Abu Salamah, dia dan Ummu Salamah ni saling tolong menolong untuk menggembirakan hati tetamu. Itu sebenarnya hebat. Nampak tak? Sebab kita ni tuan-tuan dan puan kena jadikan sahabat Nabi SAW sebagai contoh dan tauladan. Dan kalau kita lihat bagaimana Abu Salamah itu, ya, dia menjaga rumah tangga itu. Dia menjaga rumah tangga dengan begitu amanahnya, dengan begitu kasih sayangnya. Ya, terdapat banyak riwayat ataupun penceritaan mengenai Abu Salamah ini. Cuba baca dalam sejarah para sahabat radhiyallahu anhum, antaranya Abu Salamah. Bagaimana dia begitu baik kepada isteri dia begitu baik kepada keluarga dia. Macam mana Ummu Salamah pula menghargai kewujudan Abu Salamah. Ya, bagaimana akhlak Abu Salamah di rumah, bagaimana dia di luar, itu semua wujud pada sahabat Nabi yang bernama Abu Salamah. Dan ramai lagi sebenarnya. Kerana apa mereka jadi hebat macam itu? Kerana Nabi menunjukkan contoh yang terbaik. Sebab Nabi SAW ni kita kena jadikan contoh. Kenapa? Sebab Nabi SAW ni dalam riwayat terdapat 6 riwayat menunjukkan bahawa Nabi ni sangat romantis kat rumah. Ya, pertama, Nabi SAW ni kata Aisyah radhiyallahu anha, dia akan mandi bersama isteri dia. Isteri-isteri dia. Maksudnya itu salah satu sifat romantis. Kalau kita buat kajian, saya tanya 30 orang. 30 orang. Ni kita panggil kajian-kajian orang kata apa? Kerja lapangan, lapangan rawak lah. Kita rawak. Tanya. Mandi tak dengan isteri? Boleh saya katakan hanya 18 ke 19 orang yang mandi dengan isteri. Selalunya masuk asing-asing lah. Tu. Jadi maknanya Nabi SAW buat benda tu. Nombor 2, Nabi SAW dia angkat, dia dukung isteri dia. Romantis rupanya sifat dukung-dukung ni. Tapi yalah, pernah suatu ketika Aisyah nak tengok orang kulit hitam dia bertanding, dia berlawan tau. Jadi dia tak nampak. Jadi bila tak nampak, Nabi SAW menawarkan untuk diangkat. Maka Nabi angkat Aisyah daripada belakang sehingga pipi Aisyah dengan Nabi bersentuhan. Ya kan? Begitu romantis. Jadi kita hari ni angkat isteri tu duduk atas sofa, ya, tengok tanyalah ustaz. Tu dia. Nombor 3, Nabi SAW menyantuni isteri dengan baik. Dia sangat menyantuni isteri dengan baik. Dia akan bercakap dengan baik. Isteri sediakan makanan, dia tak pernah nak komen, dia tak pernah nak hina. Termasuklah Aisyah dia tak pandai nak masak. Dia tak sama macam Safiyah.
Dia tak sama macam isteri-isteri yang lain yang pandai masak. Tapi Nabi sentiasa menyantuni Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi tak pernah membanding-bandingkan isteri-isteri dia. Itu hebat Nabi. Nombor 4, Nabi SAW sentiasa menggunakan perkataan manja. Panggil dengan si pipi merah, Nabi panggil macam kita hari ni darling lah. Darling, baby kan. Hari ni kita sebelum kahwin bukan main, baby lah, papa, mami, papi, semua ada lah. Semua ada. Tapi bila dah kahwin, Jah, mana Jah? Itu yang tak bagus tu. Panggil nama-nama yang elok, sayang ke, comel ke, dan sebagainya. Yang kelima, Nabi makan dan minum di cawan ataupun bekas yang sama dengan Aisyah dan juga isteri-isteri Nabi SAW. Dan yang keenam, Nabi SAW boleh tidurlah di atas peha isteri dia. Dia boleh buat macam tu. Itu tandanya Nabi SAW seorang lelaki yang sangat qawam, dan Nabi menjaga isteri dengan baik. Jadi oleh sebab itu kita kena faham bahawa lelaki qawam adalah lelaki yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Sebab saya tengok makcik tu dia tengah cuba tu Ustaz. Apa? Dia tengah cuba buat apa yang Ustaz sebut tadi. Saya takut. Tidur atas riba. Okeylah, takut dia angkat pakcik. Dia yang angkat pakcik. Baik, sementara rumah kita nak cuba dekat rumah tu nak angkat pakcik tu, kita berehat seketika Ustaz. Okay. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Agak-agak kami berdua ni ada tak ciri-ciri lelaki qawam? Angguk makcik tu kat rumah Okey, baik Ustaz. Kita ada soalan yang cukup menarik daripada sahabat kita ni, Farida Hashim di Facebook. Dia nak tanya satu soalan, bagaimana kita dapat mengenali sifat lelaki qawam ini? Adakah lelaki qawam ni berpunca daripada sikap bapanya yang menjadi contoh dalam kehidupan keluarganya itu Ustaz? Adakah faktor mungkin pak mertuanya lah Ustaz, menjadi contoh dalam rumah tangga tu menyebabkan suami dia pun bagus. Situ. Dia apa-apa pun An-nas ala dini khalili. Kata Ibn Khaldun, manusia itu dia akan hidup sebagaimana sahabat-sahabat dia. Kalau sahabat-sahabat dia baik, baiklah dia. Begitulah juga dalam keluarga. Kalau bapa dia baik, mak dia baik, baiklah anak-anak. Sebab ibu bapa ini cermin kepada anak-anak. Itu sebabnya saya menyarankan diri saya juga. Dan juga tuan-tuan perempuan, agar kita tunjukkan contoh yang terbaik. Itu sebab antara sifat yang keempat yang disebutkan oleh ulama, untuk jadi contoh kepada anak-anak, contoh kepada keluarga kita, bapa ni kena tunjukkan sifat matangnya. Nabi matang dalam pentadbiran, matang dalam menyelesaikan masalah, matang dalam segala urusan. Jadi kalau kita tak matang, anak tak akan matang. Anak tak boleh nak respect. Dia kata, bapa aku ni macam tak matang je. Nampak tak? Dia buat kepada mak macam tak matang lah. Dia tomboknya mak kita, dia pakunya mak kita. Dia ingat apa pun dia anak. Main paku-paku macam tu. Dia tak boleh. Anak tak akan respect. Itu sebabnya tolong jadilah lelaki yang matang. Ini sifat qawam. Dia kena matang dalam segala masalah yang dia hadapi, dan dia kena bijak macam mana nak menyelesaikan masalah tu. Nombor 5, mesti penuh dengan sabar. Dia tak boleh lah, ya Rabbi, setiap kali balik nak bergaduh, dia bertumbuk lah, dia tak sabar langsung. Dia makan lambat sikit, dia marah je, dia makannya pinggan. Macam mana anak nak jadi penyabar kalau tengok bapak pun tak sabar. Mana awak ni? Marah. Bini pun kerja sekarang. Bini bantu suami, binti bantu keluarga. Jadi kita kena faham dan kena bijak dalam kita nak menghadapi apa-apa musibah dan masalah. Yang keenam, celik agama. Bila kita celik agama, percayalah anak-anak akan respect kita. Sebab Nabi SAW seorang yang sangat tekun, sangat telus, sangat detail dalam isu-isu yang berkaitan dengan agama. Dan Nabi mendetailkan perkara ini kepada anak dia. Sampai
Fatimah radhiyallahu anha, Nabi beritahu kepada Fatimah, ya, bagi tahu kepada kawan-kawan Fatimah bahawa bila orang perempuan sudah pun baligh, maka yang tak boleh dibuka, yang tak boleh dinampakkan seluruh badan kecuali muka dan pergelangan tangan saja. Nabi siap tunjuk lagi sampai sini. Tengok, Nabi mendidik anak-anak dia tentang agama. Jadi oleh sebab itu kita sebagai bapa atau suami kena jelas dalam bab-bab ini, kena matang, ya, kena sabar dan juga kena mempunyai kekuatan agama yang baik untuk pastikan anak-anak kita ini jadi hormat kepada kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ni kalau kita tengok dekat Facebook live kita Ustaz, dekat TV3, Imah Sanusi dia kata bapak borek anak rintik Ustaz. Macam bapak kalau tunjuk teladan yang baik. Saya tanya, isteri saya dia buat PhD dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Isteri saya buat PhD dalam pendidikan awal kanak-kanak. Masya-Allah. Jadi dia pergi ke buat survey, ya, dekat sekolah, ya, dekat tadika. Budak-budak ni dia telus. Apa yang budak-budak tu cakap dekat sekolah, itulah yang bapak dia cakap. Bocor rahsia Ustaz kadang-kadang. Bocor bang. Bocor. Bukan setakat bocor. Habis terabur. Sebab apa? Dia boleh, kadang-kadang anak cakap perkataan bodoh. Kecil-kecil dah main bodoh. Kenapa? Mana belajar ni? Bapak saya. Tiap-tiap hari bapak saya cakap saya bodoh. Jadi saya pun cakap kepada kawan saya. Tengok dia, budak ni dia telus. Dapat gula-gula, lagi dia tambah lagi. Bukan saja bodoh, dia kata lagi perkataan gila. Dia selalu cakap mak saya gila. Jadi saya ingatkan perkataan gila tu biasa. Tengok, budak dia telus. Jadi tu sebabnya tuan-tuan dan puan, kita kena tunjukkan contoh yang baik. Nabi SAW dia menunjukkan contoh dan akhlak yang sangat mulia dalam keluarga dia, sehingga lahirlah generasi keturunan Nabi yang hebat-hebat dan cantik-cantik. Itu baru buka tu Ustaz. Baru buka cerita, belum cerita benda yang pelik-pelik lagi Ustaz. Ya, betul. Allahu Akbar. Maknanya kalau sebagai ibu dan ayah ni kena memberi contoh yang terbaik kepada anak-anak. Alah, berlakon sikitlah Ustaz depan anak-anak tu, buatlah yang terbaik. Itu sebab orang tua kata kalau nak bergaduh apa, dengan depan anak-anak jangan tunjukkan. Dalam bilik lah. Macam da'i baguslah nak bawa isteri pergi umrah kan. Alhamdulillah. Bagus. Walaupun isteri tu tak bekerja, tapi bila anak tengok bapa menghargai kesusahan isteri jaga anak kat rumah. Dah ada anak belum? Alhamdulillah. Ada anak, dah jaga orang, bawa isteri pergi Mekah. Jangan berkira lah. Jangan berkira tak miskin kita bawa isteri. Tak percaya cakap saya pergi Mekah, saya bawa isteri saya tahun 2011. Bawa pergi umrah? Bawa pergi haji. Haji. Umur dia 30 tahun masa tu. Memang masa tu sampaikan saya gunakan satu kaedah bahasa Arab, aflasanil hajju. Betul. Haji telah memufliskan aku. Memang banyak duit keluar sebab kita pergi pakai tabung haji. Tapi saya tak ambil package tabung haji, tapi kita ambil package lain. Package yang private, lebih senang, dekat sikit dan sebagainya. Betul. Jadi agak mahal. Lepas tu mak mertua pun kita bawa juga. Yalah, bayangkan tuan-tuan dan puan, masa tu Allah tu buka rezeki luar biasa. Tu sebab bila kita buat macam tu, Allah buka rezeki. 30-an waktu tu saya? Saya 31. Saya 31, isteri saya 30. Jadi maknanya Allah Ta'ala tu maha kaya. Bila kita buat macam tu pada isteri, kita hargai dia. Macam da'i bawa isteri, dia tak bekerja, memang pasti pakai duit da'i sepenuhnya. Maknanya tuan-tuan dan puan, percayalah isteri akan respect pada suami, anak-anak juga akan respect pada suami. Isteri pula bila sampai sana, dia semayang 24 jam semayang. Tawaf, kejap-kejap tawaf. Dia kata nak hargai duit yang suami bagi. Jadi tu sebab dia respect. Jadi kalau kita pergi seorang-seorang, kejap-kejap pergi umrah seorang, pergi haji seorang, pergi jalan seorang, ajak kawan-kawan, dia tak bawa, dia tak respect kita. Dia kata bahagia seorang-seorang dia. Allah susah baru cari kita. Dia tak nak macam tu. Okey, boleh siap beg lah. Nanti kita pergi Okey, baik tanya. Sahabat kita Ali dia nak tanya daripada masalah lelaki lemah yang culas membayar nafkah, melakukan penderaan terhadap ahli keluarganya dan gagal membimbing ahli keluarganya mentaati perintah Allah. Bagaimana nak mengelakkan daripada masalah ni Ustaz, lelaki yang lemah ni membayar? Itu sebabnya saya setuju apabila kerajaan dia bekukan akaun suami yang culas bayar nafkah ni. Bila dia dah cerai isteri dia, anak-anak dia serah betul, 100% serah pada isteri.
Itu sebab anak saya tengok, bila bapak dia bercerai, bapak dia tak jaga dia, bapak dia tak hormat dia, bapak dia tak pernah bagi nafkah kat dia. Anak bila besar dia tak hormat tau. Dia ada kesan Ustaz Oh, kesan. Bahkan dia siap, anak-anak terbiasa dengan maki mak bapak, maki bapak. Sebab apa? Bapak tak bagi nafkah. Sebabnya ar-rijal qawwamun 'alan nisa, suami tu dia kena bagi nafkah pada isteri, bagi anak-anak. Walaupun dah bercerai, kau jangan lupa bercerai dengan isteri. Anak tu anak darah daging kita, bagilah nafkah. Ini sampai anak masuk universiti, tak tanya anak masuk universiti. Dah bercerai pun nafkah mesti kena bagi. Betul, kena. Tu sebabnya anak hilang respect pada bapak bila dia tak bagi semua benda-benda wajib tu. Ini wajib bukan sunat tau. Wajib. Kau sedekah kat masjid, kau sedekah kat surau tu, itu tak jadi kalau kau tak bagi anak-anak makan. Anak tuition dia tak fikir. Anak masuk universiti tak pernah tanya. Anak 4 bagi RM1,000, mana cukup? Seorang pun bayar dia punya tuition pun dekat RM500 dah. Itu sebabnya tuan-tuan perempuan, itu amanah. Sebab dalam hal ini kita kena pastikan nafkah kena jaga. Itu sebab saya setuju bila kerajaan dia nyatakan bahawa apabila suami tidak bagi nafkah kepada anak-anak dia setelah berlakunya perpisahan dengan suami isteri, maka dia mahkamah ada hak untuk minta dia punya akaun dibekukan. Bagus. Jadi itu cukup bagus. Sebab apa? Sebab nak ajar suami-suami ni, bapa-bapa ni yang tak amanah agar bagi nafkah. Itu penting. Dan saya selalu pesanlah kepada semua anak-anak murid saya kat universiti. Saya kata korang ni bila kahwin, jangan kedekut pada dua manusia. Pertama, mak bapak kita. Nombor 2, isteri dan anak-anak kita. Dua ni jangan kedekut. Cuma saya tambah lagi satu, adik-beradik kita. Jangan berkira kita. Adik-beradik ni. InsyaAllah lah belanja dia orang makan, adalah rezeki Allah bagi itu. Betul Ustaz. Dalam kita membelanjakan harta kita tu sebenarnya Allah akan menggantikan balik dan Allah akan bagi lebih baik lagi daripada itu. Jadi Ustaz, kita kena rehat sekejap. Boleh Ustaz? Boleh. Dan selepas ni kita nak cerita sikit bila mana lelaki ni sebenarnya bertanggungjawab untuk membelanjakan hartanya kepada keluarga. Asyik lelaki je kena bayar. Rumah lelaki kena bayar, kereta lelaki kena bayar, duit dapur pun lelaki kena keluar, pampers pun lelaki kena bayar. Kesian dekat lelaki. Lepas ni saya cerita. Boleh. Okey, baik. Dan para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Nampak tu, ada orang lelaki yang tengah basuh kereta, bekerja di kawas, ada yang bekerja di kedai makan jadi waiter, ada yang tengah orang kata tarik sawit Ustaz, ada yang tengah bawa lori. Nak ceritanya orang lelaki ni terpaksa orang kata membanting tulang nak cari rezeki, nak cari nafkah untuk keluarga. Semata-mata Ustaz nak jadi lelaki qawam. Jadi takkan semua benda lelaki nak kena bayar. Kereta nak kena bayar, rumah nak kena bayar, pampers kena bayar, susu kena bayar, sewa rumah dan sebagainya. Semualah lelaki kena bayar. Kesian kepada lelaki. Dan mungkin disebabkan itulah yang dimaksudkan qawam. Mungkin Ustaz. Okey. Bila sebut tentang pembayaran kos hidup, sebenarnya kaedah dia mudah. Apa-apa pun suami dulu. Suami dulu. Duit suami dulu. Prinsip duit suami adalah duit isteri dan anak-anak. Duit isteri adalah duit isteri. Oh, duit isteri, duit isteri. Itu sebabnya dalam bab hudud, sebut bab hudud sikit. Orang tu sebut tentang hudud kan. Dia kena tahulah hukum hudud. Hudud dalam bab hudud ulama bincang tau. Dalam bab potong tangan. Bukan saja potong tangan antara pencuri dengan pemilik duit. Sekarang ni istilah pencuri itu as-sariq. Adakah suami dikira mencuri kalau ambil duit isteri? Kena potong tangan ke tak? Sampai ulama simpulkan ada 3. Pertama, potong tangan. Potong tangan. Sebab duit isteri adalah duit isteri. Tak boleh ambil. Nak ambil kena minta izin. Ambil lebih daripada RM200, kena potong tangan. Nombor 2, tak kena potong tangan tapi kena takzir, boleh kena penjara.
ambil duit isteri. Nombor 3, tidak ada masalah. Tak kena apa, tak kena hudud dan tak kena takzir. Sampai peringkat tu dibincang ulama dalam bab hudud. Jadi tu sebabnya dalam isu orang kata apa? Pembayaran bil, rumah dan sebagainya, suami dahulukan semua duit dia. Dan atas dasar itu ulama-ulama contemporary antaranya Syekh Ali Jumaah membenarkan orang perempuan bekerja untuk mendapat pendapatan tambahan membantu suami dengan syarat mendapat izin suami untuk bekerja pada masa yang sama menjaga segala adab-adab dan tata susila sebagai seorang isteri. Kalau suami tak bagi, tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Tu sebabnya ada orang, dia ada PhD. Belajar sampai PhD. Tetapi suami tak bagi kerja. Okey, fine. Bila suami tak bagi kerja, yang bagusnya suami cakap apa? Awak jangan tak payah kerja jadi pensyarah kat universiti, tak payah sibuk nak kerja kat sini-sini, kementerian ke apa semua. Awak kerja dengan saya je. Awak duduk rumah, jaga anak, masak apa semua, saya bagi setiap bulan RM5,000 ikut orang kata apa? Gaji kawan-kawan awak yang dapat. Kata contoh. Tu penonton kita cakap, betul tu Ustaz. Betul. Memang betul. Ada memang ni berlaku. Ada seorang kawan saya tu, isteri dia dapat sepatutnya dia pensyarah dekat sebuah universiti. Gaji dia 10. Dekat 8-10 lah. Suami kata 8 lebih. Suami kata apa? Tak apa, saya bagi 10 setiap bulan kat awak. Masya Allah. Jadi maknanya baru isteri respect. Nak pergi mana-mana, lepas tu bagi 10 tu bukan dia kata okey, dengan 10,000 tu kau bayar rumah kau. Itu bukan. Ni bagi 10,000 masuk akaun isteri, pandai-pandailah awak nak buat apa duit tu. Dia nak bagi bapak dia ke, dia bagi mak dia ke, dia nak bagi anak-anak dia ke, dia nak beli baju ke, dia nak beli handbag ke, nak beli kereta ke, terpulang. Itu duit awak 10,000. Untuk dia. Untuk dia. Itu sebenarnya orang lelaki. Tapi sekarang ni dah tersilap. Orang lelaki dia suruh bini dia bayar semua dulu. Tak cukup baru saya tambah. Mana boleh begitu? Itu bukan kawam. Itu alamak. Pak nak cakap payah. Bukan kawam tu. Itu bukan kawam. Itu dah lari daripada dasar dan prinsip kawam. Wallahualam. Maknanya asasnya Ustaz, kalau kita sebutkan daripada sudut makanannya, kan, pakaiannya, rumahnya, secara asas, secara basic kita yang sediakan. Ya. Dan selebihnya kalau rumah kita nak bantu tu, okeylah saya. Dalam kitab fiqh pun memang sebut nafkah wajibah ni semua. Makan, minum, masak apa, termasuk susu anak kita kena beli. Tu ada orang marah, saya letak dalam Facebook, Ustaz Azhar Idrus letak dalam Facebook, apakah tanggungjawab nafkah seorang suami kepada isteri dan apa tanggungjawab isteri? Kalau ikutkan tanggungjawab isteri, 2 je. Jaga nafsu suami, nombor 2 lahirkan anak suami. Yang lain semua suami yang buat. Kalau ikutkan hukum. Tapi orang perempuan kita baik. Orang perempuan dia tak teramak lah nak suruh, dia dah mengandung, dia dah nak bagi susu. Tapi dia tak pernah suruh suami dia beli susu banyak-banyak, tak. Dia kata tak apa, susu dada saya ada. 1. Nombor 2, bak basuh-basuh semua dia, masak-masak semua dia. Kita beli je. Nampak tak? Dia masak. Kalau ikutkan masak pun orang lain. Tu ada orang marah, kata habis orang perempuan buat apa? Tak ada kerja lain ke? Tak. Memang itu tanggungjawab. Itu yang panggil qawam. Tapi bagusnya orang perempuan tanazalat an haqqiha. Dia kata tak apa. Tak tuntut lah Ustaz. Saya buat semua, tak apa. Saya boleh bantu awak. Yang bak rumah serah kat saya. Kemas rumah apa semua saya. Sidai baju saya, tak salah. Kalau ikutkan sidai baju pun suami. Masya Allah. Betul. Kalau ikutkan, ni dalam mazhab Syafi'i, bukan mazhab lain, ni mazhab Syafi'i. Tapi orang perempuan ni sangat baik. Dia takkan bagilah suami dia buat benda-benda macam tu. Bahkan dia malu pula suami buat, kan? Suami dah cari duit, suami dah sibuk, suami pula sidai baju. Macam pelik pula dia kata. Betul. Kan? Dia pula malu. Tapi kalau isteri yang suka pula, letih lah gitu. Kan? Baguslah suami aku buat ke. Letih. Tu saya, kalau macam tu kan, kena tambah seorang lagi. Tambah seorang lagi. Tambah seorang lagi. Ada pembantu. Tak apa, awak jangan risau. Saya carikan pembantu tu. Ya. Cara ya, dia. betul. Jadi Semangat nampak Semangat nampak. Jadi kita terbayang juga kalau Ustaz Izzah Arif yang sidaikan pelekat dekat belakang rumah tu kan. Itu contoh lelaki qawam dekat situ. Okey, baik Ustaz. Para penonton kita tenanti-nantilah Ustaz. Mungkin ada sambungan daripada ciri-ciri lelaki qawam yang kita nak cerita kepada para penonton Ustaz. Dia ada kan saya kata dia ada 20. Okey, nombor 7 sifatnya penyayang. Seorang suami yang qawam dia penyayang dan Nabi sangat
penyayang kepada semua isteri dia. Tapi kena ingat, sayang itu subjektif. Awak tak boleh kata mesti banyak sekian, banyak tak boleh. Subjektif. Tu sebab dalam ramai-ramai isteri, isteri yang paling Nabi sayang, yang Nabi ingat, yang Nabi rindu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun lebih tua daripada Nabi SAW. Nombor 2, Aisyah. Kan? Itu daripada kalangan janda. Yang ini daripada kalangan anak dara, 2. Yang lain semua balu ada, janda ada. Nabi tak kahwin dengan anak dara kecuali seorang saja, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dia lebih rapat dengan Nabi daripada kecil sampailah Nabi SAW wafat. Jadi Nabi sangat penyayang. Yang ke-8, sifat pendorong. Ad-dal al-khair. Nabi ni, orang ni sifat dia akan membantu isteri dia, keluarga dia ke arah kebaikan. Tu sifat dia mendorong. Dia tak akan biarkan isteri dia terkontang-kanting. Dia akan mendorong. Nombor 9, penuh ilmu di dada. Nabi tak usah cerita lah kan. Tapi kita ni orang lelaki ni kena ada ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan bidang kita. Tak pandai masak tak apa. Tak pandai masak tak apa. Kita ada e-hailing. Kan? Sekarang ni e-hailing, tekan semua sampai rumah. Bagi kad kredit je. Cuma sekarang ni tuan-tuan, kita kena ada ilmu dalam bidang kita, bidang agama khususnya. Bila isteri ada masalah hukum hakam, dia tahulah sikit sebanyak. Tu sebab orang lelaki kena pergi masjid dan surau. Ini masjid surau pun tak pergi. Jadi bila balik rumah, dia jahil. Bila jahil, mulalah dia akan jadi apa? Dallu fa'dallu. Bila isteri tanya, dia jawab yang bukan-bukan, maka dia sesat dan menyesatkan orang lain pula. Na'udzubillah. Yang ke-9, orangnya sifat bertakwa. Seorang suami yang baik, yang qawam, dia mesti mempunyai sifat takwa. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud takut? Al-khawfu minal jalil. Dia takut kepada Allah dalam semua keadaan, sama ada secara zahir ataupun batin. Dia akan takut dalam semua keadaan. Yang kedua, dia kata al-amalu bitanzil, dan beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Lepas tu yang ketiga, sifat orang bertakwa ini, dia sentiasa akan membuat persediaan untuk diri dia dan keluarga dia untuk berhadapan dengan saat kematian. Itu yang paling penting, Ustaz. Itu penting. Ustaz, tadi Ustaz ada cerita pasal Ustaz bawa family Ustaz, mak ayah Ustaz pergi haji tu Ustaz Ya. Banyak sampai tahap orang kata licin lah duit Ustaz ya. Bawa mak ayah pergi haji, family pergi haji, tetapi lepas pada tu Allah gantikan dengan rezeki yang begitu luas. Jadi kita nak ceritalah kepada lelaki-lelaki qawam dekat luar sana yang banyak keluarkan duit untuk keluarga, sampai kadang-kadang mengeluh lah Ustaz. Banyak sangat duit dikeluarkan sebagainya. Tapi bila Ustaz ceritakan Allah buka seluas-luasnya rezeki itu, adakah ada ke janji Allah kepada lelaki-lelaki qawam di luar sana yang membanting tulang, memberikan nafkah kepada keluarga, melindungi keluarga, menyara orang kata bayar yuran anak dan sebagainya, Allah janji untuk menggantikan duit-duit itu Ustaz? Dalil umum kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bila engkau bagi, Allah gandakan. Ganda dan ganda 100. Kalau keluar 1 jadi 100, bayangkan berapa banyak. Jadi maknanya Allah akan gandakan apabila kamu infak. Sebab itu pun termasuk di bawah infak, dia ada nafkah wajibah, dia ada nafkah nafkah ghair wajibah. Dia ada nafkah yang wajib, antaranya bagi makan anak dan sebagainya, bagi isteri, bagi keluarga dan sebagainya. Itu yang wajib. Bila kamu bagi, Allah akan bagi. Yang sunat juga, bagi sedekah, bagi orang makan, belanja orang makan, bagi zakat, bagi wakaf, kan? Semua tu dipanggil sedekah-sedekah selain daripada keluarga. Cuma dalil khususnya pula, apabila wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Jangan kata bagi makan tau. Jangan kata kita bagi duit, jangan kata kita bagi rumah, bagi pergi umrah, bagi pergi haji, bagi gembirakan hati mereka, bawa mereka berjalan. Melakukan persetubuhan dengan pasangan kita itu juga satu sedekah. Kalau itu pun sedekah, habis lah. Apa lagi? Bagi makan, sedekah. Nampak tak? Bayarkan tuition anak, sedekah. Belikan kasut anak, sedekah. Belikan baju anak, sedekah. Belikan baju isteri, sedekah. Tudung isteri, sedekah. Semua itu sedekah. Kalaulah jima itu sedekah. Selesai masalah, Nabi beritahu. Jadi sudah semestinya bila sedekah Allah akan menggantikan dengan lebih baik. Betul. Itu sebabnya kadang-kadang saya bermuhasabah diri lah. Saya bermuhasabah diri.
Saya kata kadang-kadang disebabkan kita ini dapat doa daripada anak isteri, dapat doa daripada mak bapak, daripada ibu bapa mertua, menyebabkan rezeki kita murah. Tapi memang betul saya nampak masa kita keluar, saya bawa diorang pergi Mekah tahun 2011 kan. Saya tengok Allah buka pintu rezeki luar biasa. Oh, tanyalah ustaz sampai hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah daripada tahun 2007 sampai sekarang. Berapa belas tahun dah kat TV3 Ustaz? Oh lah, TV3 ni saya. TV3, TV9, lepas tu TV3, lepas tu TV9 balik. Begitulah seterusnya. Nak bagi tahu Allah buka pintu rezeki. Baik Ustaz. Percayalah. Tapi tadi Ustaz sebut dalam kita menjadi lelaki qawwam ni, dia ada satu poin Ustaz sebut tadi, kena jaga hati orang rumah. Kita cerita lepas ni lah Ustaz. Betul. Baik, pada para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini dalam bab munakahat, siapa lelaki qawwam. Saya ada jumpa seorang jutawan Ustaz dekat Shah Alam. Dia ni tokek satu hotel yang besar di Shah Alam Ustaz, orang Melayu Islam kita. Lalu dia kata salah satu daripada kisah yang menghayat hati saya bila dia ceritakan pak mentua dia bagi tahu kata kau kena jaga syurga engkau yang ada dekat rumah dalam ni, iaitu jaga isteri kau elok-elok, iaitu jaga hati dia elok-elok, sebab dia yang jaga ayah waktu ayah sakit dulu. Oh tu Ustaz, jaga hati tu Ustaz, tolong cerita sikit Ustaz, macam mana bab jaga hati ni sebagai lelaki qawwam? Jaga hati ni tuan-tuan perempuan merupakan suatu perkara yang sangat subjektif, tapi mudah saya katakan. Yang dimaksudkan dengan jaga hati, berikan kegembiraan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, apa yang mereka suka, selagi tidak bercanggah dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bercanggah dengan adat. Nampak tak? Jadi sekarang ni kita gembirakan hati mereka, apa yang isteri kita suka. Kita gembirakanlah. Dia suka berjalan, bawa dia jalan. Tak. Dia suka beli tudung, bagi dia duit beli tudung. Dia suka makan-makan. Kalau pergi makan-makan, kita keluar makan-makan. Maknanya tuan-tuan perempuan, gembirakanlah hati mereka sekadar yang kita mampu. Jangan buat apa yang kita tak mampu. Dah tahu isteri kita suka handbag, kita tak mampu, pergi beli handbag mahal-mahal, buat apa? Nampak? Handbag ni dia bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Beli apa yang kita mampu. Kalau katakan dia mampu banyak sekian, beli banyak sekian. Itu garis panduan Ustaz. Garis panduan. Jadi sekarang ni apa yang perlu kita faham, gembirakan hati ni dia sangat subjektif. Melihat kepada kemampuan seseorang, dan yang kedua, apa yang diminati oleh pasangan kita tu. Jangan kita nak paksa diri benda yang dia tak suka. Tak. Ada setengah pasangan tu atau isteri, dia suka apa? Dia suka kita puji dia. Tu je. Awak ni cantik lah. Itu je. Dia nak tu. Bahagia dah. Bahagia. Tak bagi duit pun tak apa. Bagi dia lah. Tapi kalau bagi dia ambil juga. Kebanyakan dia ambil. Dia jarang tak ambil. Jadi maknanya hidup ni, kita gembirakan hati orang sebagaimana kita gembirakan hati kita. Maknanya itu sebagai tanggungjawab sebagai lelaki qawwam dalam menjaga hati wanita. Jadi Rahimah Saud ni nak tanya satu soalan Ustaz. Perlukah seorang lelaki qawwam memilih jalan tengah, yakni wasatiyah dalam urusan keluarga? Apa maksud jalan tengah ni Ustaz? Jalan tengah ni mungkin saya rasa la tafrid wala ifrat. Dia tidak, orang kata apa, over sangat, dan dia tidak terlalu abaikan. Dia tengah-tengah, santai. Baguslah. Sebab Islam juga adalah merupakan agama yang suruh kita ini bersederhana. Jangan terlalu mewahkan. Jangan terlalu miskinkan dia orang juga. Kecuali kita ni memang tak mampu. Tapi kita hidup cara kita tak mampu. Kita cuba berusaha. Kadang-kadang ada orang kata, tak apalah, ustaz cakap ustaz duit banyak. Ini masalah saya pula kena. Kita bagi nasihat, dia kata kita pula yang salah. Sebenarnya begini, jangan ingat saya mula hidup terus kaya, tak. Tu ada duit, tak. Kami hidup susah. Nak harapkan duit mak bapak sampai bila? Malu kita dah kahwin, ada anak seorang, takkanlah tu tetap naik motor basah, kan? Basah, budak kecil lagi, duduk rumah dekat-dekat dengan hutan, menakutkan, malam-malam bawa balik pergi ngajar Quran, mengajar tu. Tapi itulah keindahan hidup.
Tapi isteri respect, kenapa? Sebab kita bekerja kuat. Kerja kuat untuk gembirakan keluarga. InsyaAllah. Sebab ada orang kata, tak apalah, gaji senang, duit ada. Tak, kita berusaha untuk senangkan diri kita. Bukan dan juga duduk keluarga saja, kita. Ustaz. Bukan duduk saja, kita usaha. Itu sebabnya wasata ni, ataupun mengambil jalan pertengahan, kita tidak keterlaluan, membiarkan keluarga kita susah. Dan kita kalau susah, kita akan berusaha untuk jadi senang. Jangan duduk berada di takat yang sama. Kita kena berubah. Sekarang ni kita tak ada jobless, kita tak ada kerja. Fikir buat kerja lain. Sebab saya cukup bangga bila tengok orang lelaki kena buang kerja. Tapi dia tak duduk saja. Dia bawa e-hailing. Saya balik kadang-kadang airport kan. Sengaja saya tak panggil kereta datang. Tapi saya balik dengan e-hailing yang ada. Bayangkan dalam kereta saya suka sembang. Ni kerja full time. Kerja full time Ustaz. Berapa lama dah? 3 tahun dah Ustaz, 4 tahun dah. Kena buang kerja. Kena buang kerja. Ada yang 2 tahun, buang kerja. Saya kata macam mana? Okey Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Daripada kereta buruk boleh naik kereta baru lah. Kan nak bawa e-hailing tu kena kereta yang baru. Dia tak boleh pakai kereta nak runtuh tu. Bawa orang runtuh kereta. Dia bawa kereta yang baru. Dia dapat beli kereta baru. Hasil apa tu? Dekat 5-6 ribu gaji. Alhamdulillah. Tapi dia kata Ustaz, Allah tu dia tutup bahagian sekian, dia buka bahagian sekian. Tengok, itu lelaki yang qawam. Isteri akan hargai. Suami keluar subuh, balik dekat subuh balik, kata contoh. Isteri pula risau, tak apalah bang, janganlah cari duit banyak-banyak. Cukuplah apa yang ada, alhamdulillah. Dia pula hargai. Itu dia panggil suami yang berusaha berubah daripada satu takak ke takak yang lain. Jangan berharap, mentang-mentang kena buang kerja, ni semua salah kerajaan. Dan kali tidur terbongkang main game kat rumah. Aduh, ini aku kalau dah depan saya aku pijak je orang tu. Mana boleh macam tu? Dia tak boleh lah mengharap tak apalah, Allah ada. Ni semua salah Allah. Allah bagi PKP. Siapa suruh bagi PKP? Siapa suruh kena ni? Dah salahkan Allah, tak boleh. Jadi hidup jangan terlalu susahkan mereka, keluarga kita, tapi kita kena usaha ke arah baik dan jangan terlalu mewahkan sebab kita tak tahu adakah kemewahan itu akan kekal dengan kita. Yang paling penting usaha tadi Ustaz. Usaha Ustaz dan sebut hidup tadi pertengahan. Hidup orang kata mutawasit, pertengahan kan. Baik, sahabat kita nak bersama dengan Ustaz, boleh kita raikan Ustaz? Boleh. Baik, kita bersama dengan Cik Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dai Ahilman dan Dr. Mia kita ya. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Serta Cini Timur 3 Pekan Faham. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Datuk. Ya Datuk, kalau gaji macam Datuk mungkinlah boleh bagi 10k kepada isteri Datuk. Tapi bagaimana pula orang yang gajinya kecil nak bagi 10k, dia pun tak dapat 10k sebulan Datuk. Jadi soalan saya begini Datuk. Sekiranya si suami itu berpoligami dan ada isteri lebih dan gagal pula berlaku adil. Tak berlaku adil macam mana kalau seorang nak bagi 10k, dah 2 orang dah 20k. Di mana dia nak dapat? Jadi masalahnya sekarang ni Datuk, adakah si lelaki yang berpoligami ni, yang tidak boleh berlaku adil ni, adakah dikira bukan kawam ataupun bagaimana Ustaz? Sedangkan dia dah berusaha untuk mencari sedaya upaya yang termampu olehnya dan menjaga hati kedua-dua isteri ataupun 3 ke 4 isteri untuk membahagiakan kesemua isteri, tetapi gagal. Apakah dia juga dikira sebagai bukan lelaki kawam yang kita bicarakan pada pagi ini? Itu soalan saya Datuk Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelaki kawam berpoligami. Okey. Tadi saya bagi tahu ada seorang hamba Allah tu dia bagi 10k pada isteri dia yang patut jadi pensyarah, tak jadi pensyarah. Okey? Selesai. Itu sebab suami mampu. Kalau suami dia tak mampu, suami dia tak kena bagi. Walaupun RM50. Masalah sekarang 1 sen pun kau tak bagi. Itu masalah dia. Kita duduk tengok, sebab kita ustaz ni, dia macam kaunselor juga. Sebab nombor kita tak bagi sebarangan. Kita tak buka kat orang. Sebab ada sekali tu orang dia sebarkan nombor telefon peribadi kita orang. Habis semua ustaz-ustaz tukar nombor. Sebab orang telefon 2 pagi pun telefon masalah keluarga. Dekat pejabat saya UKM tu. Kejap-kejap datang nak jumpa. Sebab saya ada mesyuarat. Jadi terpaksa
dijadual satu hari limitkan seorang atau dua orang datang jumpa. Kalau semua habis saya tak buat kerja lain jawabnya. Bayangkan bila kita tanya masalah keluarga, masalah rumah tangga, isteri tak puas hati, suami ada masalah, dia tanya, awak bagi tak nafkah? Bagi. Awak bagi apa? Bagi 300 sebulan. Isteri berjawab, terus jawab, tak payah cakap, 300. Ya, 300. 300 lah beli susu anak, 300 lah beli beras, semua tu daripada 300. Saya 1 sen pun tak ada. Kan dah tak betul lah tu. Betul lah tu. Yang 300 beli beras apa semua tu, itu nafkah. Wajibah. Yang dia bagi pada anak-anak, beli makan-makan. Ini yang dia bagi tu RM50 duit nafkah yang dia bagi pada isteri. Pandai-pandai awak lah. Tu lain Ustaz Mengikut kemampuan. Kalau dia 50, 100, 200. Tengok pada gaji kita berapa. Tu sebab dia kena ada kiraan-kiraan dia. Macam paraid tak juga kena bagi. Dia bagi. Tak ada masalah. Ada orang bagi 10. Orang bagi 50, 100. Ikut kemampuan suami tadi. Tu yang satu. Yang pertama. Nombor dua, nak poligami. Nak poligami ni, kita ni tuan-tuan perempuan, boleh nak poligami. Silakan. Islam menggalakkan pula kita berpoligami dengan syarat yang ketat. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kata Allah Taala. Bila kau tak mampu, cukup seorang, kata Allah. Jadi sekarang ni kalau kita nak kahwin lebih daripada seorang, kita kena cukup dari sudut kewangan, tak cukup makan tongkat ali saja bang. Kau pergi mana-mana tongkat ali ada dalam poket, bang, tak boleh bang. Tongkat ali tu sebahagian je. Makan minum tu. Jadi nak jadi lelaki qawam, nak berpoligami, awak kena mempunyai kemampuan. Kalau isteri pertama dapat banglo ataupun dapat rumah teres, duduk rumah teres, duduk rumah semidi ke, rumah banglo ke, tak kisahlah. Itu isteri pertama. Sebab dia hidup bersama awak daripada awal lagi. Dapat isteri kedua, awak kena fikirkan rumah untuk dia. Tak perlu banglo juga. Setara dengan isteri kedua. Nampak tak? Mengikut kemampuan. Jadi maksudnya yang penting perempuan tu ada rumah. Dia yang bayarkan. Nampak tak? Jadi maknanya dia boleh bayar rumah isteri pertama, boleh bayar rumah isteri kedua. Mengikut kemampuan dan darjat isteri-isteri tu. Isteri pertama tetap tinggi. Khadijah di sisi Nabi SAW sangat tinggi berbanding isteri-isteri yang lain. Sebab ini yang pertama. Susah bersama, senang bersama, alhamdulillah. Jadi kita ingat, jangan kita menyusahkan mereka, bergaduhkan mereka disebabkan kita tidak bertanggungjawab. Ini tak, bila isteri kedua, dapat isteri kedua, isteri pertama makan minum tak terjaga, anak-anak dibiarkan, dengan happy dengan isteri kedua. Isteri kedua nak kereta baru, beli kereta baru. Isteri kedua nak tu, beli. Akhirnya, tanggungjawab kepada isteri pertama dan keluarga tidak terpelihara. Jadi itu bukan qawam, itu adalah lelaki yang akan datang di padang mahsyar sengit sebelah badan mereka. Na'udzubillah. Kalau tak mampu, Ustaz sebut tadi, cukuplah satu. Okey? Para penonton, kita nak tanya banyak lagi soalan Ustaz berkaitan dengan qawam ni, tapi kita dah tamat dah di TV3. Dah habis Dah habis di TV3 Ustaz. Dah, rasa baru 6.30 tadi. Baru 6.30 tadi. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada para penonton TV3. Jadi kalau anda nak mendengar lebih lanjut lagi, teruskan bersama dengan kita dalam Tanyalah Ustaz. Kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton kita yang setia bersama dengan kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kalau dekat Facebook Ustaz Ustaz tengok kat Facebook kita dah 1000 lebih orang yang menonton kita. Alhamdulillah, semua ucapkan Assalamualaikum kepada Ustaz, tahniah kepada pemanggil-pemanggil. Ramai orang yang orang kata meriah dalam Facebook kita ni Ustaz. Alhamdulillah. Tambah pula topik kita pada hari ini memang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan tengok soalan berbanyak. Tengok soalan berbanyak Ustaz. Jadi ni ada satu soalan menarik Ustaz. Yang mana dia cerita pasal khusus kahwin ni. Apa soalannya? Apakah pandangan Ustaz? Saya ingin mendengar pendapat peribadi Ustaz. Iaitu apakah kekurangan silibus khusus perkahwinan yang diguna pakai sekarang? Apakah aspek yang perlu ditekankan dalam silibus tersebut tentang menjadikan lelaki qawam dalam keluarga? Ni khusus kahwin. Dia khusus kahwin ni pun satu hal juga. Ya, sepatutnya kita kena tingkatkan lagi
daripada tingkatan 1 tu dah ada dipanggil fiqhul munakahat. Kat sekolah lagi? Maksudnya dah dibincangkan tentang fiqh perkahwinan. Ni pun baru keluar beberapa kenyataan yang mengatakan bahawa seks dalam kalangan anak muda bertambah, ya, sekali ganda. Jadi na'udzubillah lah benda-benda macam ni yang kita takut. Jadi bila mereka tahu tentang fiqh munakahat dengan betul, ya, daripada awal halal haram dalam hubungan lelaki dan perempuan, ya, halal haram dalam suami isteri, ya, perkara-perkara yang digalakkan, yang disunatkan, yang perlu dibuat oleh pasangan daripada sekolah lagi, sangat baik kalau kita dapat teruskan dan kita tambah. Itu sebab harap-harap kerajaan akan memikirkan sesuatu, ya, agar perkara ini dapat diterapkan daripada awal kepada anak-anak kita. Memang saya amat setuju bila subjek itu diketengahkan. Yalah. Macam saya belajar dulu, memang ada 2 subjek. Dia panggil pertama subjek fiqh al-munakahat khusus. Masa saya tingkatan 1. Saya sekolah Arab. Sekolah menengah Arab tingkatan 1 dah ada dah. Dekat Arab lah, dekat Syria. Daripada tingkatan 1 ni saya belajar. Dekat Syria. Syria tingkatan 1. Dia punya awal sanawi. Jadi 6 tahun kan kat situ. 6 tahun lah sanawi. So daripada tingkatan 1 tu dah ada dah fiqh munakahat. 1. Nombor 2, dia ada adab an-nubuwah. Dia panggil kita ada satu subjek dipanggil adab dalam Islam. Adab ni dia satu subjek yang wajib kena ambil. Dia apa adab suami, apa adab isteri, apa hak suami, apa hak isteri, apa hak anak-anak. 6 tahun belajar. Kitab berbeza-beza. Jadi disebabkan tu kita banyak ingat, ya, apa yang ditekankan oleh guru-guru kita dulu. Sebab tu berbeza Ustaz, 6 tahun dengan 6 jam kursus kahwin. Kursus kahwin. Sebab tu kata kita kursus kahwin ni berapa jam? Saya pun dah lama tak kahwin. Ada saya pun tak ingat Ustaz. Dalam sehari ada 2 hari Ustaz. Jadi 2 hari nak menyamai 6 tahun tu memang tak dapat lah Ustaz. Saya alhamdulillah tak sempat lah masuk kursus kahwin ni sebab dah lama saya kahwin. Semasa saya kahwin tu, masa tu kita boleh kontra. Saya tak kenal lagi masa tu. Belum syarat lagi. Lepas tu baru syarat kan. Jadi maknanya pendidikan tu perlulah berterusan. Maknanya selepas kahwin tu mungkin itu pendedahan awal daripada sudut bagaimana menjaga hak suami, menjaga hak isteri, dan pendidikan tu perlu diteruskan. Betul. Jadi ada satu soalan ni Ustaz berkaitan dengan pendidikan. Tadi Ustaz sebut salah satu daripada poinnya adalah kena ada pendidikan. Cumanya Ustaz, yalah mungkin background suami ni tak adalah background agama, tapi kesedaran agama tu ada. Dia bawalah isteri dia pergi kelas pengajian agama, kelas pengajian Quran, dan dia bayarkan yuran sebagainya. Isteri dia je yang belajar Ustaz. Dia serahkan pendidikan tu kepada ustaz je. Itu pun satu hal juga. Seorang suami yang bagus, yang baik, dia akan sama-sama belajar. Sebab bila saya pergi bagi kuliah di masjid dan surau, yang datang suami isteri. Datang suami isteri. Ada yang suami hantar, tapi dia tahulah itu untuk muslimat saja, untuk orang perempuan saja. Ada yang datang ke masjid dan surau, datang berpasangan. Naik motor, naik kereta, jalan kaki. Jadi maknanya mereka berdua berminat untuk belajar. Itu yang sebenarnya yang terbaik. Bila suami dia tak belajar, pendidikan mereka terhadap agama tu cetek sangat, dan diserah isteri dia belajar dengan ustaz-ustaz kat luar sana, belajar dengan ustazah kat luar sana, isteri lama-lama dia akan kurang respect. Dan akan berlaku perbalahan apabila balik ke rumah, isteri kata ni tak boleh, ni haram ni. Suami pula marah. Awak pandai-pandai haramkan benda yang tak pernah haram lah. Baru pergi kuliah. Keluar fatwa. Baru belajar ni. Tu dah pandai keluar fatwa. Gitu. Lagu kan. Jadi maknanya suami pula marah. Padahal isteri tu pergi belajar. Memang betul ustaz tu bagi tahu tak boleh. Kan? Isap rokok tu haram. Contoh kan. Contoh yang bagi nak pakai fatwa haram lah. Haram. Dia marah ni sebab dia satu hari satu kotak. Jadi bila dia marah, dia kata awak pandai haramkan benda yang tak haram. Itu sebabnya kita biar dua-dua pergi belajar. Senang. Suami tak puas hati tanya ustaz tu. Jangan tanya isteri ni, dia bergaduh dengan isteri dia. Marah ni isteri dia. Awak ni pergi belajar lagi teruk perangai. Sudah. Isteri pula marah.
Awak yang tak pergi, awak yang teruk. Dah bergaduh. Akhirnya anak-anak tengok apa jadi mak bapak aku ni. Pergi belajar pun salah, tak belajar pun salah. Wallahualam. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook ada satu soalan ni memang cukup menarik Ustaz. Jika seorang suami itu berperwatakan lembut tapi bertanggungjawab dalam rumah tangga, adakah suami ini masih boleh dianggap sebagai lelaki qawwam? Kerana kebiasaan seorang lelaki itu mempunyai tubuh badan yang tegap dan kuat untuk melindungi keluarganya Ustaz. Itu dia. Macam mana Ustaz? Dia jangan tengok pada tubuh, jangan tengok pada body, sado tak sado. Hari ni sado pun boleh tahan juga kan. Berkasih dengan lelaki sama lelaki. Nauzubillah. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan tengok kepada sifat, kepribadian dia. Ada yang lembut. Suami dia lembut, suami dia jenis berjiwa lembut. Belum isteri nangis, dia nangis dulu ke? Oh, dia nangis dulu. Dia lembut. Lepas tu perwatakan dia lembut, tapi dia sangat caring. Sangat caring, sangat jaga isteri dia, sangat jaga keluarga dia. Tak ada masalah. Tu pun dipanggil qawwam. Qawwam ini bukan nampak gagah, kau tumbuk isteri sampai melekat kat dinding. Tak boleh. Itu bukan qawwam. Ya, itu Firaun. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan, apa yang dimaksudkan tadi, orang lelaki qawwam ini jangan hanya tengok pada fizikal. Kadang-kadang badan dia gemuk pun, tetapi alhamdulillah dia penyayang. Ada walaupun dia tak sadar, tetapi dia ini penyayang kepada keluarga dia. Dengan walaupun dia lembut, walaupun dia agak sangat cepat sensitif. Dia orang-orang macam ni jangan risau. Dia tetap dikira qawwam kalau dia menjaga hak-hak keluarganya. Wallahualam. Jadi ini dia. Maknanya qawwam ni bukan pada fizikal, tetapi qawwam ni pada peribadi dan akhlak seorang itu. Sahabat kita Ustaz, akhir-akhir ni media banyak memaparkan kes bunuh dan dera dari kalangan ahli keluarga. Adakah terdapat kerapuhan dalam hubungan institusi kekeluargaan yang menjadi penyumbang kepada masalah sosial ni Ustaz? Ya, kalau tengok pada kes-kes hari ni menakutkan. Dera, ya, bunuh mak bapak, bunuh isteri, baru ni kelar isteri kelar suami. Kalau ada kat sebuah negara tu, suami kena potong, kemaluan dia kena potong sampai 18. Potong 18. Aku pun tak tahu macam mana bentuk dia. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, dah pelik-pelik. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kurangnya pendidikan agama. Lepas tu kurangnya komunikasi yang baik. Yang ketiga, tidak bermusyawarah. Tidak berbincang. Kita apa-apa mau bincang. Jangan kita buat benda yang saya sebutkan tadi, 10 daripada 20 tadi, sifat-sifat yang lelaki qawwam yang perlu diambil perhatian. Jadi itu sebabnya tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, apa yang berlaku hari ini, masalah sosial, masalah anak-anak, masalah suami, masalah isteri, ya, isteri curang, suami curang, anak-anak tak elok perangai minum, isap dadah dan sebagainya, semuanya bermula daripada rumah tangga. Jadi elokkan rumah tangga, jadikan rumah tangga kita itu rumah tangga yang bahagia. Ya, belajar untuk jadi sebagaimana Nabi SAW, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, macam contoh Abu Salamah tadi dan ramai lagi. Kita cuba jadi yang terbaik, insya-Allah Allah akan buka pintu hidayah untuk semua keluarga kita. Amin, insya-Allah ya rabbal alamin. Baik para penonton sekalian, lepas ni kita ada bersama dengan seorang lagi lelaki qawwam, tuan guru kita Al-Fadil Ustaz Zarifi, yang akan mengulas bagaimanakah lelaki qawwam yang sebenar. Baik para penonton, nak dengar ulasan beliau, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita dalam topik perbincangan siapa lelaki qawwam, dan bersama saya ni lelaki qawwam, iaitu tuan guru kita Al-Fadil Ustaz Zarifi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Dai Aman dan juga tuan guru kita Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif Muhammad Kasim. Masya Allah, terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit Ustaz, apakah dia pendekatan lelaki qawwam yang digerakkan oleh institusi agama yang berada di negara kita Ustaz? Baik, terima kasih Saudara Aiman. Topik kita pada pagi ini Masya Allah menyentuh tentang lelaki qawwam yang tentunya
diwahyukan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranul Karim. Baik, dalam konteks agensi-agensi Halal Islam di Malaysia, khususnya yang bernaung di bawah payung portfolio menteri di Jabatan Perdana Menteri Halal Agama, inisiatif Lelaki Qawam ini telah mula digerakkan sejak 30 November 2021 oleh JAKIM dalam sebuah persidangan meja bulat di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Dalam pertemuan itu ataupun persidangan itu, Saudara Dai Aiman, kita telah menjemput pakar-pakar ilmuwan, ahli akademik, termasuklah para alim ulama dan aktivis untuk kita membincangkan bagaimanakah hala tuju yang boleh kita gerakkan oleh agensi-agensi Islam seperti JAKIM, kemudian Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dan termasuklah agensi-agensi yang lain. Jadi Alhamdulillah telah pun digerakkan dan hari ini kita mula bercakap, termasuklah juga hari ini Dai Aiman ya, di masjid-masjid seliaan JAKIM, khutbah Jumaat akan menyentuh juga tentang lelaki qawam. Jadi apa yang kita nak bawa kepada masyarakat, penting untuk golongan suami, golongan lelaki khususnya, untuk kita menjadi pelindung, untuk kita menjadi pengemudi bahtera keluarga. Maknanya seorang suami itu mesti tingkatkan kemahiran diri jadi suami yang bertanggungjawab, suami yang yang soleh, suami yang menyantuni isteri dan anak-anak. Dan apa yang kita nak bawakan kepada masyarakat, kebimbangan kita Dai Aiman ialah apabila berlaku kes gejala sosial dalam negara kita, kebimbangan kita ialah kerapuhan institusi kekeluargaan ini ada kaitan dengan kelemahan kewibawaan kita sebut sebagai suami lah. Jadi apabila kita bercakap topik ini, kita memberikan kefahaman, kita memberikan pendidikan, harapan kita lah Dai Aiman, kita akan terus dapat memperkasakan khususnya golongan lelaki yang kita sebut sebagai lelaki kawan. Dan terima kasih dan tahniah kepada Tanyalah Ustaz. Pada pagi ini kita membawa topik ini yang sangat baik dan tentunya lah Tuan Guru kita Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Qasim, seorang ilmuwan yang memberikan pandangan yang cukup cermat, yang cukup bermanfaat kepada kita semua Dai Aiman. Sedikit saranan daripada Ustaz kepada lelaki-lelaki qawam di luar sana Ustaz. Tentu sekali kita nombor satu, kita kena tingkatkan ilmu kita. Ya. Alhamdulillah Dai Aiman, kita kursus perkahwinan dulu, kalau tak salah mungkin 15 tahun dulu kan, 20 tahun dulu. Jadi Alhamdulillah di peringkat asas kita telah mendapat kursus pra-perkawinan itu. Jadi jangan berhenti setakat itu sahaja, kita kena tambah dengan kuliah-kuliah ilmu dan ilmu-ilmu supaya kita jadi seorang suami yang ada ilmu dan dengan ilmu itulah yang akan membimbing kita untuk kita mengemudi bahtera keluarga kita. Dan Dai Aiman, kita sebagai ketua keluarga, kita senyum kepada isteri dapat pahala, kita mencukupkan nafkah kepada isteri dan anak-anak dapat pahala. Setiap ringgit kita cari rezeki, kita cari duit sungguh-sungguh untuk mencukupkan keperluan isteri dan anak, semua itu pahala ya Allah Ta'ala akan bagikan kepada kita. Jadi beruntunglah ya kita jadi suami ni, dan kita nak jadi suami yang awam insya-Allah. Jadi kalau itulah yang dipegang prinsip dalam kehidupan sebagai lelaki qawam, dia akan bersungguh-sungguh lah untuk menjadi lelaki qawam. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Zarifi. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Dai Aiman, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam menjelaskan apakah peranan agensi Islam, terutamanya JAKIM Ustaz, dalam orang kata memberikan peranan mereka membentuk lelaki qawam itu menerusi institusi-institusi agama yang ada di Malaysia. Jadi Ustaz, berikutan dengan apa yang dijelaskan oleh Ustaz Zarifi, sahabat kita ni ada satu soalan. Apakah di antara inisiatif yang boleh diusahakan serta dilakukan oleh pihak-pihak berwajib bagi tujuan melahirkan model calon lelaki al-qawam? Pencerahan pada Ustaz. Saya melihat bahawa hari ini negara kita selalu meletakkan tanggungjawab ini kepada negara. Negara kena hasilkan lelaki qawam. Negara perlu menghasilkan gini-gini. Sebenarnya negara dah buatkan macam-macam garis panduan yang jelas. Macam tadi Ustaz Zarifi jelaskan,
sudah garis panduan mengenai lelaki kawan ini ada, ya. Pihak JAKIM telah sediakan untuk kita sebagai lelaki ini pegang dan jadikan ia sebagai amalan dalam hidup. Itu yang pertama. Nombor dua, kalau kita lihat kerajaan, jabatan-jabatan agama Islam, majlis-majlis agama Islam telah tunjukkan contoh yang baik. Apabila setiap kali ada anugerah-anugerah, kita ada anugerah Bapa Misali, Ibu Misali, kita ada anugerah tokoh Ma'al Hijrah, tokoh Maulidur Rasul. Kalau di Selangor dia ada tokoh Al-Ghazali lagi. Apa tu Ustaz? Tokoh Al-Ghazali ni anak muda yang aktif dalam dakwah. Dia ada kategori-kategori. Jadi bila sebut mengenai perkara ini, sebenarnya kerajaan telah tunjukkan contoh yang baik. Telah mewujudkan siapakah model-model yang kita patut contohi, ya. Macam baru-baru ni tokoh Ma'al Hijrah Tan Sri Osman yang merupakan bekas ketua pengarah JAKIM yang lama, ya. Dan banyak impak kepada negara, dan bagaimana hubungan dia dengan isteri, dengan anak-anak sangat baik, dan dia orang yang lembut tetapi tegas. Jadi orang-orang macam inilah yang kita nak kenal dan kita kena jadikan model dalam hidup kita, khusus dalam negara kita. Jadi sebenarnya kalau kita tak mengubah diri kita, macam saya katakan tadi lah, kita kena ada ilmu, kita kena belajar, kita kena berusaha, kita kena ubah diri kita. Kalau kita tak nak berubah, kita tak akan berjaya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah nasib kita, Allah takkan ubah perangai kita kalau kita tak nak berubah. Jadi orang lelaki, kita kena berubah. Kita kena berubah jadi baik. Kita cuba berubah untuk jadi yang lebih baik. Bila ada program agama dekat masjid, datanglah. Bila ada program agama kat surau, datanglah. Bila ada program agama, program motivasi, apa saja program dekat pejabat mereka yang telah diwujudkan oleh pihak syarikat atau kerajaan, hadir. Sekarang ni kita wajib, memang dia ada 2 jam wajib hadir untuk kursus-kursus tertentu. Jadi kena datang. Jangan kita ponting, datang ambil kehadiran balik. Itu yang kita banyak lose. Baik Ustaz. Jadi sebab itulah sahabat kita ni ada soalannya, ada kaitan dengan apa Ustaz sebut tadi. Selalu kita dengar wanita dambaan syurga. Tetapi bagaimana pula untuk menjadikan lelaki dambaan syurga? Ini mungkin kalau kita boleh sebutkan orang yang belum kahwin Ustaz, biasalah dia nak cari perempuan yang dambaan syurga je, nak yang high class ya Ustaz. Macam mana tu? Carilah wahai perempuan suami yang boleh jadi imam kepada awak. Jangan cari yang handsome. Handsome akan berubah sampai satu masa. Ya. Handsome hanya seketika, tapi akhlak sampai bila-bila. Itu sebabnya orang perempuan, kalau awak betul-betul cintakan dia, ya, awak nak kahwin dengan dia, bila dia datang rumah, suruh dia jadi imam kepada keluarga awak. Selalu tu kena ingat, bila boleh jadi imam, boleh baca wirid, boleh zikir, boleh orang dapat, boleh berdoa, ya, untuk keluarga, percayalah dia adalah imam yang terbaik. Handsome bonus. Handsome itu bonus. Jadi ingat, kalau lelaki selalu sebut wanita idaman syurga, kita pun kena ada satu tagline, lelaki idaman syurga. Kalau kau tak boleh jadi imam, boleh belah. Tak boleh baca Quran, boleh belah. Baca dulu Quran, boleh baca Quran, barulah datang masuk minang dan sebagainya. Okey Ustaz, kita dah berada di hujung-hujung ni. Mungkin Ustaz boleh keluarkan orang kata 3 poin utama dalam perbincangan kita pada hari ini supaya kita dapat bawa balik dan kita amalkan Ustaz. Okey. Pertama, apa yang saya boleh katakan untuk menjadi lelaki qawam ini, kita kena berlapang dada. Janganlah kita ini terlalu taksub. Lelaki adalah selalu betul. Tak boleh. Kita kena berlapang dada. Ya. Yang kedua, sentiasa belajar. Belajar bermaksud bertanya kepada pakar. Selalu tak minta pandangan orang lebih tua daripada kita. Nombor 3, hargailah isteri, anak-anak ketika mereka masih ada. Mereka akan pergi suatu hari nanti. Mungkin mereka pergi dulu atau kita yang pergi dulu. Hargailah mereka semasa mereka
masih ada. Wallahu a'lam. Jadi ini paling penting sekali Ustaz. Yang saya suka tadi Ustaz sebut tentang bagaimana sebagai seorang lelaki ni dia perlu ada rasa timbang rasa dalam keluarga. Walaupun bila disebutkan lelaki qawwam ni seolah-olah macam satu jawatan pula. Aku lelaki qawwam, kau jangan melawan cakap aku. Jadi Ustaz, untuk kita ada berbaki kurang daripada seminit ni Ustaz. Mungkin Ustaz kita nak seru kepada seluruh lelaki-lelaki di luar sana, jom sama-sama kita martabatkan, orang kata istilah kejantanan kita ni Ustaz, untuk kita menunaikan tanggungjawab sebagai seorang lelaki ni Ustaz. Anak-anak muda di luar sana, anda merupakan bakal menjadi pemimpin negara. Sebelum kita menjadi pemimpin negara, jadilah pemimpin yang hebat dalam rumah tangga kita. Justru, ayo kita sama-sama bangkit. Anak muda, kita orang lelaki, kita kena tunjukkan sebab kita beli beras. Sebab kita beli beras. Yeah. Jadi Alhamdulillah, ini dia dalam kita. Walau kadang-kadang kita diuji Ustaz. Sebab kadang-kadang orang lelaki mungkin lebih pekerjaannya lebih kurang daripada yang perempuan. Tetapi macam mana pun sekali, kita tunaikan tanggungjawab kita sebab Allah janji untuk ganti balik apa yang telah kita keluarkan. Baik Ustaz, sebagai akhir pertemuan kita ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh mengetuai bacaan doa kita Ustaz? Boleh, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah. Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Izzat Arif atas penjelasan berkaitan dengan siapa lelaki qawwam. Jadi terjawab persoalan kita dan kita hari ini berubah menjadi lelaki yang lebih bertanggungjawab. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Dan esok kita ada temu janji bersama dengan moderator Dai Luqman, panelnya Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim dalam tafsir dan taranum surah Sad ayat 19 sehingga ayat ke-21. Kita jumpa esok. Saya Dai Aiman. Mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.